Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat berbagai aspek dalam pembinaan yang kadang-kadang menjadi punca kepada berlakunya kelewatan dalam proses menyiapkan projek. Jadi, kelewatan dalam kerja-kerja pembinaan sekaligus akan membawa kepada kelewatan kepada projek pembinaan yang merupakan perkara biasa yang berlaku di seluruh dunia. Walaupun projek bangunan telah dijadualkan dan telah dirancang, pelbagai masalah boleh timbul yang menjadikan proses pembinaan siap lambat. Seterusnya, ketidakpastian masalah tersebut akan berlaku semasa proses pembinaan yang mana menyebabkan projek tidak dapat disiapkan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan di dalam kontrak. Seterusnya, kita akan beralih pula kepada latar belakang masalah. Yang pertama adalah berkaitan dengan penghantaran bahan lewat ke tapak. Masalah penghantaran bahan ke tapak turut menjadi punca kepada kelewatan dalam pembinaan. Seperti contoh, pekerjanya sakit. Jadi, untuk mencari pengganti kepada driver yang membawa lori bahan-bahan bekal akan menjadi lambat dan bahan lewat sampai ke tapak pembinaan. Seterusnya adalah berkaitan tentang pengurusan projek yang tidak sistematik. Kontraktor kurang pengetahuan dalam aspek perancangan projek dan strategi kawalan yang teratur. Kontraktor mungkin kurang berpengalaman dan kurang mahir dalam aspek merancang dan mengatur para pekerja dan seluruh proses pembinaan tersebut. Faktor seterusnya adalah berkaitan terlalu banyak projek yang diambil. Para kontraktor terlalu tamak mengambil projek begitu banyak tanpa menghiraukan pekerja dan buruh mahir yang ada di tapak pembinaan. Kekurangan buruh mahir menjadi faktor kepada kelewatan tempoh masa menyiapkan projek. Jadi mereka mengambil pekerja yang kurang mahir untuk melakukan kerja-kerja pembinaan yang sekaligus membawa masalah kepada pembinaan projek. Dan yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan faktor cuaca yang tidak menentu. Keadaan cuaca yang berubah-ubah dan tidak menentu menyebabkan kehilangan kadar produktiviti kerja. Apabila bulan 12, selalunya di Malaysia akan mengalami hujan berpanjangan. Jadi pada ketika itu, seorang kontraktor yang mahir haruslah bijak mengendalikan situasi tersebut dengan menambah buruh mahir untuk menyiapkan kerja di tapak pembinaan. Jadi dengan cara itu dapatlah mengurangkan kelewatan tempoh masa dalam proses pembinaan projek. Okey, kita akan beralih kepada objektif kajian. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kekerapan berlakunya masalah tempoh masa dalam suatu pembinaan atau projek. Di sini kita dapat mengetahui tahap kekerapan berlakunya masalah sama ada dalam keadaan kritikal maupun terkawal. Dan jika ditelusuri secara mendalam, kita dapat mengkaji faktor utama yang mempengaruhi perancangan kerja sehingga menjejaskan tempoh masa pembinaan atau projek. Dan seterusnya, setelah kita menelusuri faktor utama yang menjadi punca masalah, kita juga perlu mengenal pasti cadangan bagi mengatasi masalah berkaitan tempoh masa. Hal ini yang penting kerana ianya juga akan memberikan impak positif yang besar kepada projek dan dapat siap pada waktu dan tarikh yang ditetapkan. Bagi metodologi kajian, kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif bagi menjawab objektif kajian dengan mengecilkan skop soalan, di mana instrumen kajian ini adalah menggunakan borang soal selidik secara online melalui Google Form yang telah diedarkan kepada responden menerusi platform WhatsApp. Kajian ini melibatkan 30 responden yang terdiri daripada individu yang terlibat secara langsung dalam industri pembinaan. Borang soal selidik mengandungi dua bahagian, di mana bahagian A adalah melibatkan demografi responden.
Seramai 12 responden adalah berumur antara 30 hingga 40 tahun. 11 responden pula berumur antara 20 hingga ke 30 tahun, manakala 4 responden berumur antara 40 hingga 50 tahun dan selebihnya berumur 50 hingga 60 tahun. Bagi jantina responden pula, terdapat 20 responden adalah lelaki dan 10 responden adalah wanita. Seperti telah dinyatakan sebentar tadi, responden kajian ini masing-masing berjawatan dalam industri perpindaan. Salah satunya adalah jurutera, iaitu sebanyak 18 responden, dan selebihnya adalah daripada pengurus projek, penyelia, tapak, arkitek dan sebagainya, yang mana mereka adalah individu yang terlibat secara langsung dalam industri pembinaan. Dan setiap responden mempunyai tempoh perkhidmatan yang berbeza lah. Ada 1 ke hingga 5 tahun, ada 6 ke 10 tahun dan sebagainya. Bagi data bahagian B pula akan diterangkan secara teliti dalam penemuan dan penyelesaian masalah bagi menjawab objektif kajian. Bagi penemuan dan penyelesaian masalah, data soal sidik bahagian B diguna pakai bagi memenuhi objektif kajian, di mana terdapat 25 responden bersetuju bahawa mereka pernah terlibat dalam masalah tempoh masa pembinaan. Malah 24 responden juga bersetuju bahawa isu tempoh masa sering berlaku dalam proses pembinaan. Jadi, jelaslah bahawa isu tempoh masa merupakan isu yang signifikan dalam industri pembinaan. Objektif kedua kajian ini untuk mengkaji faktor utama yang mempengaruhi perancangan kerja sehingga menjejaskan tempoh masa pembinaan projek. Sebanyak 66.7% menyatakan bahawa pengurusan projek yang tidak sistematik adalah faktor utama yang mempengaruhi isu kajian. Yang seterusnya 13.3% iaitu faktor kewangan, 10% ialah isu cuaca, 6.7% ialah kekurangan bahan bekalan dan 3.3% ialah kekurangan buruh mahir. Merujuk kepada objektif ketiga kajian soal selidik yang telah dijalankan, terdapat beberapa cadangan mengatasi masalah berkaitan tempoh masa. Yang pertama ialah urusan yang kurang sistematik. Pihak kontraktor perlu membuat jadual perancangan awal. Semua individu terlibat perlu menjalankan tanggungjawab dan peranan masing-masing. Membuat pembahagian tugas dengan adil dan sama rata. Menyediakan latihan dan kursus jangka pendek kepada pekerja baru. Kekurangan bahan bekalan binaan dapat diatasi dengan membuat pembelian bahan binaan ketika harga pasaran rendah, menyediakan dan mengenali lebih dari satu pembekal, menjaga stok bahan binaan agar tidak rosak dengan membuat stor khas untuk meletakkan bahan-bahan dan meletakkan di bawah bumbung supaya tidak terkena hujan. Faktor yang ketiga, kontraktor tidak pandai mengurus kewangan syarikat dapat diatasi dengan melantik penyelia kewangan yang bertauliah, memilih projek yang sesuai dengan kemampuan syarikat, membayar gaji buruh secara berperingkat untuk menstabilkan aliran tunai syarikat dan mengelakkan daripada berlakunya bankrupt. Faktor cuaca dapat diatasi dengan sentiasa bersedia dengan sebarang kemungkinan cuaca, menyediakan pelan sandaran aktiviti kerja lain yang boleh dilakukan jika hari hujan, menambah bilangan pekerja buruh mahir supaya proses pembinaan meningkat 2 kali ganda. Walaupun hari hujan, ia tidak akan mengganggu proses pembuatan rumah tersebut dan tidak akan menjejaskan tempoh masa yang diambil sekiranya proses pembuatan meningkat 2 kali ganda. Okey, baik. Kesimpulan yang dapat kita hasilkan daripada kajian ini adalah mutakhirnya, berdasarkan kajian soal sidik daripada badan profesional dan bukan badan profesional, kita mendapati terdapat beberapa isu permasalahan ketika di tapak pembinaan yang menyumbang kepada kelewatan projek. Yang pertama sekali, perancangan awal tidak dirancang dengan betul dan teliti. Oleh itu, pelaksanaan kerja perlu dirancang secara terperinci dan mempunyai perancangan sebagai inisiatif lain sekiranya menghadapi isu pekerja tidak hadir atau lari dalam tempoh masa siap bina. Dan seterusnya,
kerjasama seluruh ahli organisasi dalam memberi komitmen secara konsisten terhadap kerja-kerja pembinaan dapat mempercepatkan proses pembinaan mengikut tempoh perjanjian yang ditetapkan. Dan jika kita lihat, pihak klien perlulah membuat kaji selidik pihak kontraktor yang dipilih dengan memastikan mereka mempunyai pengiktirafan kelulusan berdasarkan kualifikasi kelas kontraktor dari grade 1 hingga grade 7. Oleh itu, amat wajar sekiranya proses pemilihan tender yang berlangsung secara berperingkat ini bagi memilih orang yang tepat untuk merealisasikan impian kalian. Sekian daripada kami. Terima kasih.